Marilah sama-sama kita membuka majlis kita membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita sembahyang maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan soleh, menjadi bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan baca hadis, beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kelebihan ilmu dan ulama, dan juga kata-kata hikmah daripada Syekh Ibn Athaillah rahimahullah ta'ala. Hadis yang pertama pada malam ini ialah yang bertajuk murid itu amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada seorang guru. An Abi Hurairah an Abi Harun al-Abdi qala kunna na'ti Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqulu marhaban biwasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana inna an-nasa lakum tab'un wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din fa idza atawkum fastawsu bihim khairan. Akhrajahu At-Tirmizi wa Ibnu Majah. Daripada Abu Harun Al-Abdi radhiyallahu anhu berkata, kami sering datang menemui Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Lalu beliau berkata, selamat datang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi kami, sesungguhnya umat manusia akan datang mengikuti kamu. Dan sesungguhnya orang ramai akan datang menemui kamu dari seluruh penjuru dunia. Mereka datang untuk belajar ilmu agama daripada kamu. Oleh itu apabila mereka datang untuk belajar ilmu agama daripada kamu, apabila mereka datang, maka wasiatku pada kamu adalah kamu melayani mereka dengan baiknya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Keterangan, para penuntut ilmu agama itu merupakan amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi seorang guru. Mereka itu datang dari seluruh pelosok daerah untuk berserah diri di hadapan seorang guru. Mereka siap menerima apa yang akan disampaikan oleh seorang guru. Mereka seakan-akan kertas yang putih dan bersedia menerima apa yang akan dituliskan oleh seorang guru. Maka tanggungjawab seorang guru ialah mengisi dada mereka dengan ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang diwarisi daripada para ulama turun-temurun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai seorang guru mengajarkan kepada mereka ilmu yang bertentangan dengan syariat Islam, berlainan dari ilmu yang telah mereka warisi turun-temurun dari para sahabat
dari para ulama sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai ulama itu membentuk anak muridnya untuk memenuhi keperluan peribadinya atau untuk tujuan-tujuan lain yang bukan menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah letaknya ujian kepada seorang guru. Maka apabila ia sentiasa ingat bahawa muridnya itu amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di sisinya, maka ia mesti berhati-hati dalam membimbing mereka supaya mereka benar-benar akan menjadi ulama pewaris Nabi yang akan membimbing manusia ke jalan Allah dan untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini berlaku dan diriwayatkan oleh Abu Harun. Perawi hadis ini Abu Harun, seorang tabi'in. Katanya, kami sering datang menemui Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Rasulullah. Lalu sahabat Rasulullah Abu Sa'id ini sentiasa menyatakan kepada mereka selamat datang, mentarhibkan mereka, memuliakan mereka. Marhaban bi wasiyati Rasulillah, selamat datang pada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sentiasa berpesan kepada beliau, katanya, kamu yang mengaji dengan aku ni, yang belajar dengan Rasulullah, para sahabatku semua, kamu akan diikuti. Dan ramai orang akan datang belajar kepada kamu daripada seluruh dunia untuk memahami agama. Maka kalau mereka datang, maka fastausu bihim khairan, adalah kamu berwasiat kepada mereka dengan baik, melayani mereka dengan baik, dengan amanah, dengan penuh amanah, seperti mana kamu belajar daripada aku. Jadi kalau kita ada ilmu yang kita belajar, ada sedikit ilmu yang kita belajar, adalah kita sampaikan seperti mana yang kita belajar. Jangan kita kerana kepentingan dunia kita sanggup, maknanya mengeluarkan fatwa ataupun dan sebagainya tu selain daripada yang dikehendaki dalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama ni amanah untuk menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Hadis yang seterusnya, kunci ilmu itu bertanya. An Ali radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-ilmu khazain wa miftahuha as-su'al fasalu yarhamkumullah fa innahu yu'jaru fihi arba'atun as-sa'il wal mu'allim wal mustami' wal muhibbu lahum. Akhrajahu Abu Na'im fi Hilyatul Awliya. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu itu seperti gudang dan kuncinya adalah bertanya. Maka hendaklah kamu sering bertanya, sungguh kamu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya dari satu pertanyaan itu diberi pahala akan 4 orang. Daripada satu soalan itu diberi pahala akan 4 orang. Yang pertama, pahala kepada orang yang bertanya. Yang kedua, pahala kepada guru yang ditanya, yang menjawab soalan. Yang ketiga, pahala kepada orang yang mendengar jawapan. Dan keempat, kepada orang yang cinta kepada mereka. Hadis riwayat Abu Na'im. Keterangan, malu bertanya sesat di jalan, dan bertanya itu anak kunci gudang ilmu, anak kunci gedung ilmu ataupun gudang ilmu. Dan bertanya itu sendiri setengah daripada ilmu. Guru-guru yang mengajar itu mempunyai bermacam-macam cara. Ada yang tegas dan ada yang suka bersenda gurau, ada yang mudah difaham kata-katanya, dan ada juga yang susah difaham maksud perkataannya.
Ada yang hanya duduk di atas kursi dan ada pula yang sering berdiri menggunakan papan tulis untuk menerangkan sesuatu di hadapan muridnya dan lain-lain lagi. Begitu pula murid-murid, ada yang mudah faham, ada yang lambat faham, ada yang mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, dan ada pula yang sambil bermain. Bahkan ada pula yang sering mengantuk dan sebagainya. Maka keadaan yang bermacam-macam ini menjadikan murid-murid itu berbeza tingkatan kefahamannya terhadap suatu pelajaran. Maka bagi mereka yang masih belum faham, terbuka baginya pintu untuk bertanya, supaya ilmu yang diterimanya itu jelas dan tidak berakibat salah faham. Maka bertanya itu adalah cara yang terbaik untuk meluruskan segala sesuatu yang masih belum jelas. Kalau tidak dibuka pintu pertanyaan, maka seorang murid akan menerima ilmu dalam keadaan sama-sama dan akan berakibat buruk terhadap dirinya dan anak-anak murid yang akan diajarnya nanti. Maka dari kerana inilah ia mesti bertanya. Namun perlu pula diperhatikan bahawa bertanya itu ada adab-adabnya dan ada cara-caranya supaya pertanyaan itu dapat menghilang kekeliruan yang ada, bukan bertujuan merendahkan sesiapa atau sampai membawa kepada pertengkaran dan perdebatan yang menghilangkan berkat daripada ilmu yang dipelajari itu. Jadi kunci ilmu itu kena bertanya soal. Hadis yang seterusnya, An Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna hadzal khayra khaza'in wa litilka al-khaza'in miftah mafatih fatuba li'abdin ja'alahu Allah miftahan lil khair mighlaqan lisyarr wa wailun li'abdin ja'alahu miftahan lisyarr mighlaqan lil khairi. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebaikan itu laksana beberapa gudang, dan bagi gudang-gudang itu ada anak kuncinya. Maka untung sekali bagi seorang hamba yang telah dijadikan oleh Allah sebagai anak kunci bagi kebaikan, penutup bagi kejahatan, dan celaka bagi seorang hamba yang menjadi anak kunci bagi kejahatan, penutup bagi kebaikan. Hadis ini lebih umum lagi. Inna hadzal khaira khaza'in, kebaikan, termasuk ilmu, termasuk amal. Kalau ilmu ni lebih khusus kepada ilmiah. Kalau kebaikan ni benda baik, ilmu, belajar ilmu, bersedekah maknanya. Dan bagi benda baik ni ada kunci-kunci dia. Maka Rasulullah menyatakan fatuba, maka maknanya tuba ni maknanya untung. Fatuba li'abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khair. Maka untunglah bagi seorang hamba yang Allah Ta'ala jadikannya itu kunci kepada kebaikan, pembuka kepada, kunci mana pembuka, alat untuk membuka kebaikan. Dan beruntung besar jugalah bagi seorang hamba yang Allah Ta'ala jadikan dia ini penutup bagi kejahatan. Dan celaka besarlah bagi seorang hamba yang Allah Ta'ala jadikannya itu kunci segala kejahatan dan penutup segala kebaikan. Jadi ada amalan baik, ada amalan jahat. Jadi kita ni biar jadi seorang yang pembuka buat kebaikan, mana pencetus kebaikan. Dengan sebab kita orang lain boleh buat kebaikan, dia boleh.
terangan dengan hikmah dan bijaksana Allah Ta'ala. Dengan hikmah dan bijaksana Allah Ta'ala telah mencipta segala kebaikan dan kejahatan. Kebaikan dan kejahatan ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan itu Allah Ta'ala menguji siapa di kalangan hamba-Nya yang benar-benar taat kepada-Nya. Dan dengan demikian itu Allah Ta'ala menciptakan syurga dan neraka. Lalu Allah Ta'ala membalas hamba-Nya yang berbuat kebaikan dengan pahala dan syurga, dan yang membalas hamba-Nya mengerjakan kejahatan dengan siksa dan neraka. Maka barang siapa menjadikan dirinya kunci kepada kebaikan, mengajak orang lain berbuat kebaikan, berusaha sekuat tenaga untuk menjadi ketua dalam melaksanakan kebaikan, maka orang itu adalah orang yang paling untung. Kerana ia akan mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya, dan juga akan mendapat pahala seperti semua pahala kebaikan orang yang mengikuti jejak langkahnya. Maka kebaikannya sudah tidak dapat dihitung lagi. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan dirinya kunci kepada kejahatan, mengajak orang lain berbuat kejahatan, menjadi ketua dalam melaksanakan kejahatan, maka orang ini adalah orang yang paling jahat, kerana ia akan mendapat dosa dan dari kejahatan yang dilaksanakannya, dan juga akan mendapat dosa dari sekalian kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikutinya di belakang. Maka kejahatan orang ini sudah tidak terhitung lagi. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mengerjakan kebaikan dan sentiasa mengajak orang lain untuk melaksanakan kebaikan, dan jauhkanlah kami dari kejahatan dan dari mengajak orang lain mengerjakan kejahatan. Jadi Allah Ta'ala memberi kita dua jalan. Wa hadainahum najdain. Kita ada dua pilihan sebagai manusia. Kalau kita pilih jalan baik, maka baik yang kita dapat. Kalau kita pilih jalan jahat, jahatlah kita dapat. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kedua-duanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala belaka. Jadi kita kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa melorongkan kita untuk sentiasa melakukan benda yang baik, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada benda-benda yang tak elok, benda yang tak baik. Wallahu a'lam. InsyaAllah mudah-mudahan 3 hadis yang kita baca pada malam ni memberi manfaat kepada kita untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita berhikam. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ ابن عطائلة رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه: لا عمل أرجى للقبول لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك الشهود ويحتقر عندك وجوده. Jadi satu amal kebaikan yang paling diharapkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melebihi dari amalan yang terlupa olehmu adanya dan remeh kecil dalam pandanganmu kejadiannya. Kata Syekh bin Abdullah, tidak ada satu amalan yang paling diharapkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang layak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melebihi daripada amal yang terlupa olehmu, yaghibu anka syuhudu, akan adanya amalan itu, dan
remeh kecil, wa yuhtaqaru indaka wujuduh. Kamu mengharap benda itu remeh dalam pandanganmu kejadiannya. Jadi Syekh bin Athaillah memberitahu kepada kita, dia kata amalan kita tak tahu amalan mana amalan kita yang manakah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada amalan yang diterima, amalan yang boleh diharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah amalan yang kita rasa benda tu kecil. La amalan arja lil qabul. Tidak ada satu amal yang paling diharap untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal yang kita rasa benda tu kecil. Tak rasa daya usaha kita. Dirasa dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Mudah-mudahan amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran Allah Taala berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا, mereka-mereka yang melaksanakan segala perintah, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan hati mereka takut, masih takut lagi hati mereka bahawasanya mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Annahum ila rabbihim raji'un, bahawasanya mereka akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mana ditanya oleh tentang ayat ini, Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, adakah mereka-mereka yang mencuri dan berzina dan meminum arak dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dosa mereka? Nabi menjawab, bukan. La ya ibnata Abi Bakr, walakinahu alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla. Itu mereka yang mentaati perintah Allah Taala, mereka yang sembahyang, yang puasa, yang bersedekah, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memanglah kalau kita cek balik segala amalan kebajikan kita sebenarnya, kalau kita cek semula, tak ada Allah Taala terima. Tak terasa Allah Taala terima. Kalau kita rasa Allah Taala terima, itu bahaya. Cek mula amal puasa kita bulan Ramadan, sedekah kita lagu mana, kalau kita cek mula mesti ada kekurangan. Itulah Syekh bin Athaillah menyatakan kepada kita, ini dalam maksud dia, ni kata tidak ada satu amalan yang jika diharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin amalan kita tak ingat dah. Amalan kebaikan kita tak ingat dah. Itu kemungkinan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu keluar buat baik, kena buat sama. Sedekah walaupun sikit, kena sedekah. Latih sedekah, latih buat baik, sembahyang sunat, istiqamah. Amalan yang istiqamah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kita boleh amal ni hanya dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nabi, kita baca dalam sembahyang dalam surah Al-Fatihah sendiri, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah, ubudiyah.
kepada Engkau lah, hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami minta tolong dalam nak mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak sembah Allah Taala pun sebenarnya kena minta tolong Allah Subhanahu wa taala. Nak mengabdikan dia, nak buat baik ni, kena minta tolong Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tak boleh buat baik. Sebab semuanya gerak diam kita ni dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita ialah segala perbuatan kita ialah daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai. Allah Taala yang mencipta semua. Kita boleh mari sembahyang ni Allah Taala. Tak ada kita sebenarnya. Kalau rasa kita ni bahaya. Maksud dia. Dan amal kebaikan yang pasti diterima oleh Allah iaitu jika merasa bahawa amal itu semata-mata terjadi kerana taufik hidayah daripada Allah. Kemudian ia tidak berbangga dengan amal itu dan tidak merasa seolah-olah sudah cukup baik dengan adanya amal itu, kerana amal itu telah ditujukan kepada keridaan Allah, maka tidak usah diingat-ingatkan lagi. Sebab siapa yang merasa sudah beramal, jarang sekali yang tidak merasa ujub bangga dengan amalnya itu. Dan itu suatu bahaya bagi amal itu. Jadi kita kena buat baik semua dan jangan gantung dengan amal kita. Kita mesti beramal, mesti jaga sembahyang 5 waktu, hak fardu mesti buat, dan mesti buat sunat sepada kemampuan, mesti buat sedekah, tapi jangan mengharapkan benda itu, mengharapkan semata-mata benda itu maknanya sebagai kita buat benda tu, kita buat amal tu sebagai melaksanakan perintah Allah Taala, semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sembahyang waktu Allah tak ada perintah sembahyang, tapi kalau nak sembahyang kita ni, pahala sembahyang kita ni wallahu a'lam. Gitu. Manakala rasa boleh ibadat, kita kena bersyukur banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama awrada 'alaika al-warida litakuna bihi 'alaihi waridan. Sesungguhnya Tuhan memberikan kepada kamu warid, yaitu ilmu, pengertian atau perasaan dalam hati, sehingga mengenal atau merasa benar-benar akan kebesaran kurniaan rahmat Allah, hanya semata-mata supaya kamu mendekat dan masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. أورد عليك الوارد ليتسلمك من يد الأغياب وليحررك من رق الآثاب. Allah memberikan kepadamu warid itu semata-mata untuk menyelamatkan engkau dari cengkaman benda-benda dan membebaskan dari perbudakan segala sesuatu selain Allah. أورد عليك الوارد يخرجك من سجن وجودك إلى قضاء شهودك. Allah memberikan kepada kamu warid kurnianya supaya engkau keluar terlepas dari kurungan bentuk kejadian dan sifat-sifatmu ke alam luar yang berupa ma'rifah, mengenal kebesaran kuasaan dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dia warid ni hasil daripada wirid amal. Wirid amal lepas sembahyang, zikir-zikir lepas sembahyang, baca Quran. Apabila kita membuat satu amalan, satu masa Allah Ta'ala akan menganugerahkan kita warid, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala ni, kelazatan dalam beribadah, perasaan seronok dalam hati, rasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Warid ni
hasil daripada wirid, hasil daripada amal. Tapi kita sebagai manusia, kita tak boleh, bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, kita tak boleh fikir wirid itu, warid itu anugerah Allah Taala. Hak kita wirid kita kena buat. Istiqamah ke wirid. Hak fardu, kemudian hak sunat, sebagai melaksanakan perintah Allah Taala. Warid ini Quran daripada Allah Taala. Insya-Allah kalau kita benar-benar ikhlas istiqamah, insya-Allah Taala akan masukkan kelazatan dalam beribadah, ketenangan jiwa, sakinah. Dalam 3 pelajaran berkenaan dengan warid, kurnia Tuhan yang pertama diberikan kepadamu supaya kau ringan melakukan taat ibadah dan mendekat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Warid yang pertama ringan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemungkinan masih kurang ikhlas, maka diturunkan warid yang kedua untuk melepaskan dari tujuan pada suatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia tasallamaka min yadil aghyar, untuk menyelamatkan kamu daripada cengkaman benda-benda. Sedang warid yang ketiga untuk melepaskan dirimu dari sifat-sifat wujud yang sempit kepada alam melihat kebesaran Tuhan yang tidak terbatas sehingga lupa kepada diri dan hanya ingat kepada Allah semata-mata. Nampak Allah Subhanahu wa taala. Macam kita baca hak lepas-lepas ni dalam bab zikir. Dalam bab zikir ada 3 tahap juga zikir ni. Ada 4 tahap zikir. Pertama zikir ghaflah lagi. Zikir ghaflah, zikir lala. Mulut zikir, hati ingat tak lain. Kata Syekh bin Athaillah, jangan tinggal zikir walaupun hati ingat tak lain. Mudah-mudahan yang kita istiqamah berzikir itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala pindah daripada zikir ghaflah kepada zikir hudur. Zikir dalam keadaan kita lala kepada zikir kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqamah. Ataupun setan mai kaca dia kata, untuk ayat semaya lah, untuk semaya pun Allah Ta'ala tak jumpa, semaya bahan lawa. Tinggal semaya dulu, tak boleh lah. Kena semaya juga, walaupun semaya bahan lawa pun mula-mula fikir awal. Kena semaya juga. Dengan istiqamah kita semaya semua tu, insya-Allah lama-lama semaya boleh ada hadir hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tahap ni. Ini perbahasan malam ni dia dalam sikit ni. Kemudian kata Syekh bin Athaillah lagi, la tufrihka ta'ah li'annaha barazat minka, wafrah biha li'annaha barazat min Allah ilayka, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Jangan merasa gembira atas perbuatan taat bakti kerana engkau merasa telah dapat melaksanakannya, tetapi bergembiralah atas perbuatan taat itu kerana ia sebagai kurnia taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kerana merasa mendapat kurnia Allah, firman Allah Ta'ala, katakanlah kerana merasa mendapat kurnia dan rahmat Allah, mereka harus bergembira. Itulah yang lebih baik daripada yang dapat mereka kumpulkan. Kalau kita nak rasa gembira kerana taat ni, kena gembira kerana Allah Ta'ala kita boleh taat. Kena rasa seronok kerana alhamdulillah Allah Ta'ala kita boleh mari masjid malam ni contohnya. Boleh ibadah, boleh bangun sembahyang tahajud, boleh baca Quran dan sebagainya, insya-Allah. Bergembira atas kerana kurnia Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi sepada itulah insya-Allah, mudah-mudahan segala perbincangan kita pada malam ni memberi manfaat bagi kita, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang pula dapat firman Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.